mendengarkan Al-Fikrah bersama Ustaz Azhar Latif dengan tajuk kuasai diri dalam 4 keadaan. Al-Fikrah bersama Ustaz Azhar Latif. Pada hari ini kita nak bicarakan satu nasihat daripada para ulama yang di mana dia menyatakan bahawasanya sesiapa yang mampu menguasai dirinya ketika 4 keadaan, Allah akan mengharamkannya daripada disentuh oleh api neraka. Ada 4 situasi yang manusia akan hadapi dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat juga akan menghadapi situasi-situasi yang sama yang akan kita bicarakan sebentar lagi. Tetapi perlu kita fahami dan perlu mengambil pengajaran daripada nasihat tersebut. Maka kata beliau, sesiapa yang dapat menguasai dirinya dalam ketika dia menghadapi 4 keadaan ini, maka nescaya Allah akan mengharamkan dirinya daripada disentuh oleh api neraka. Yang pertamanya kata ulama, apa dia? Iaitulah ketika menghadapi kemarahan. Marah ni, sidang pendengar yang dirahmati Allah, adalah satu sifat alami ataupun satu sifat yang memang sedia ada dalam diri manusia. Dan ada ketikanya kita perlulah marah, bukan? Tetapi marah kita itu mestilah bertujuan untuk kebaikan. Seperti marahnya kita kepada anak apabila dia melakukan sesuatu kesalahan, kita perlu memarahi mereka. Kerana apa? Kerana nak mengajar kepada mereka bahawasanya apa yang kamu lakukan ini adalah merupakan satu kesalahan. Ataupun apa-apa sahaja perkara yang dilakukan oleh orang lain yang tidak betul, ataupun sehingga ada pula yang menghina Nabi SAW, ada yang menghina agama kita, maka perlulah kita tunjukkan kemarahan tersebut. Tetapi kemarahan tersebut itu perlulah ditunjukkan dalam keadaan yang mendatangkan kebaikan. Janganlah kemarahan tersebut ditunjukkan yang boleh mendatangkan pula keburukan. Apatah lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah, marah kita itu kerana apa? Kerana bergaduh mulut, kerana ada perselisihan faham antara kita. Salah ke kita marah? Marah itu tidak salah, tetapi janganlah sampai kita marah sehingga kita menghina pula orang yang lain. Janganlah kita marah sehingga kita cuba nak menjatuhkan orang yang lain, melakukan pengkhianatan kepada orang yang lain. Misalnya marah kepada Tok Imam, diletakkan paku pula dekat tayarnya. Ni bukan saya bagi idea ni tuan-tuan, ni contoh, kan. Jadi kita nak marah pun marahlah, tetapi dalam masa yang sama perlu mengawal dan menguasai diri kita supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Yang keduanya, ketika suka. Ini pun kadang-kadang kalau kita tak kawal, sukanya dia gelak sampai bergulin-gulin. Kan? Sukanya dia bergelak sampai orang kata apa, berair air mata, suka sangat. Salah ke suka? Tak salah juga untuk kita nak suka. Antara perkara yang kita akan alami dalam hidup ni, ada suka, ada duka. Jadi waktu kita sukalah, tapi jangan berlebih-lebihan. Waktu kita suka itu janganlah sampai kita lupa ada batasan-batasan yang diletakkan oleh agama. Suka sangatlah dia tu sebab bertunang, dah dikendongnya tunang merata-rata, belum nikah lagi, sabar, dah ada ikatan pernikahan esok, bolehlah bawa, kan. Jadi maksudnya sukalah, tetapi dalam masa yang sama kena kawal suka kita itu supaya suka itu tidak membawa kita kepada satu perkara yang tidak baik. Kadang-kadang kita bila masanya kita suka ni tadi menjadikan kita lupa bahawasanya ada agama yang perlu kita patuhi, ada perintah-perintah dan larangan yang perlu kita berikan perhatian. Jadi suka juga, tapi jangan sampai kita lupa ada keutamaan lain yang perlu kita berikan keutamaan. Yang ketiganya, ketika takut. Bukan? Takut ni pun juga adalah merupakan satu keadaan yang alami dalam kehidupan kita. Kita akan menghadapi satu detik-detik yang menakutkan, tetapi kena kawal ketakutan kita sehingga kita yakin bahawasanya apa sahaja situasi yang mendatangkan ketakutan kepada kita, jangan sampai kita lupa bahawa Allah senantiasa berada untuk memberikan bantuan kepada kita. Dan yang keempatnya, ketika bernafsu, yakni nafsu tersebut memberi maksud nafsu jahat. Bukan, nafsu ni macam-macam tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita pergi membeli belah nak. Mulalah kita berbelanja, apatah lagi sekarang
sekarang ni semua orang dah berbelanja dalam talian, dipegangnya telefon, tekan bayar, datang bil hujung bulan nak bayar kat bank, kat kredit, udah pening kepala nak bayarnya, bukan? Jadi kawal lah sikit nafsu tu. Nafsu berbelanja, nafsu bercakap. Oh, kalau dapat bercakap sekarang tak berhenti sampai orang lain tak merasa nak bercakap juga, pun kena kawal juga. Jadi apa sahaja perkara-perkara yang kita lakukan, kita kawal supaya dia tidak berlebih-lebihan. 4 perkara yang kita kongsikan tadi, ketika marah, ketika suka, ketika takut dan ketika bernafsu itu tadi, kawalnya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada disentuh oleh api neraka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fikrah.